Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dengan limpahan kurnianya, taufik dan inayahnya dapat pada tengah hari ini kita bertemu bagi meneruskan lagi kuliah pengajian yang menyentuh berkenaan dengan undang-undang jinayah syariah yang agak begitu heboh dibincangkan sejak akhir-akhir ini di media massa dan juga di media elektronik berhubung dengan hukuman hudud khususnya. Dan insyaAllah pada kali ini kita akan menyambung dan untuk kita memahami lagi akan undang-undang jinayah Islam ini. Sebagai orang Islam kita kena memahami akan ajaran Islam untuk sama-sama kita beriman dengannya dan juga menerima serta melaksanakannya. Itulah sebenarnya kenapa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim itu bukan setakat untuk dibaca sahaja, untuk diperlagukan, untuk sedap dengar orang baca sahaja, tetapi lebih daripada itu ialah untuk sama-sama kita menghayati, memahaminya dan melaksanakan segala perintah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Antaranya yang kita bincangkan ialah perintah menjalankan hukum jinayah syariah yang sememangnya ia merupakan suatu perkara yang menjadi kewajipan ke atas kita umat Islam dengan tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Makna bersepakat para ulama menyatakan bahawa undang-undang jinayah syariah itu merupakan sesuatu yang difardukan, diwajibkan ke atas kita umat Islam melaksanakannya demi untuk menjaga kemaslahatan, kebaikan dan keharmonian kehidupan manusia dan masyarakat. Tanpa adanya undang-undang ini kita lihat bagaimana kehidupan manusia tidak begitu baik, diancam dengan rasa takut, harta hilang, nyawa hilang, maruah kehormatan pun hilang, berbagai-bagai. Ni yang baru ni
seorang perempuan diratah oleh 38 orang lelaki. Dirogol 38 orang. Bayangkan tuan-tuan, seorang kena rogol. Kemudian hak yang buang anak dihurung serangga sampai tak ada peri kemanusiaan dah manusia hari ini. Dan semua ni tuan-tuan adalah hasil daripada tidak adanya hukum bagi mencegah jenayah itu berlaku. Hukumnya apa? Hukumnya adalah hukum Islam, perundangan jenayah Islam. Dan kita sangat memerlukan tuan-tuan, dan sangat memerlukan. Sebab setengah orang kata dia bukan suatu keutamaan. Kenapa pula dia bukan suatu keutamaan? Dengan sebab jenayah yang semakin hari meningkat daripada masa ke semasa, yang tak dapat dibendung hari ini dengan undang-undang rekaan ciptaan manusia, gagal. Kita sangat memerlukan. Dan apa salahnya kita mencuba dulu, buat dulu. Sebelum apa-apa pun tuan-tuan, buat dulu. Ni dah bagi dah, kan? Itulah, inilah alasan, itulah alasan, ini macam-macam. Orang bercakap tentang undang-undang jenayah Islam hari ini. Bercakap bukan untuk menerima, tapi bercakap untuk menolak dan menentang, untuk memperlekeh-lekehkan. Undang-undang Islam makna memperlekehkan Allah Subhanahu wa taala. Kan, sebab Allah lah yang menurunkan hukum ini dengan sifat Allah yang maha bijaksana dan mengetahui segala apa yang berlaku. Dan pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu, seakan-akan telah mengurangkan sifat kesempurnaan Allah yang maha adil, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana tuan-tuan. Inilah apa yang berlaku tuan-tuan. Baik, kita akan menyambung lagi. Tajuk kita tentang hukuman tuduh zina ataupun qazaf. Dalam bahasa Arab dipanggil qazaf. Qazaf ni ialah melemparkan tuduhan kepada seseorang melakukan perbuatan zina tanpa mengemukakan 4 orang saksi lelaki yang adil. Dan juga termasuk juga melemparkan tuduhan ke atas seseorang melakukan perbuatan liwat tanpa mengemukakan 4 orang saksi lelaki yang adil. Zina dan liwat ni sama tuan-tuan, dari sudut hukumnya sama. Sebab orang yang berzina, kalau dia sudah berkahwin, direjam sampai mati. Bagi yang belum berkahwin, disebat 100 kali. Sama juga bagi orang yang melakukan perbuatan liwat, kalau dia sudah berkahwin, dia direjam sampai mati. Dan sekiranya dia belum berkahwin, disebat 100 kali. Ada pun perbuatan lesbian kan, golongan lesbian ni, mereka tidak dikenakan hukuman hudud, mereka dikenakan hukum takzir. Takzir kan? Maknanya kalau gay hudud, lesbian takzir. Takzir tu pun mengikut budi bicara hakim lah, untuk mengenakan hukuman yang layak sesuai kepada wanita yang melakukan perbuatan terkutuk ini juga, homoseksual kan. Jadi maknanya, jadi golongan ini juga akan dikenakan hukuman, tapi tak sampai ke tahap hudud, hanya dikenakan hukum takzir. Takzir ni boleh sama ada penjara, sama ada sebat, sama ada buang daerah dan sebagainya lagi lah. Itu terpulanglah kepada budi bicara hakim dalam nak menjatuhkan hukuman kepada perempuan lesbian. Baik. Orang Islam diharamkan menuduh orang Islam yang lain melakukan perbuatan zina. Hukumnya haram. Tuduh tak boleh. Kan, ini suatu fitnah. Dalam Islam, fitnah merupakan suatu dosa yang besar.
bahkan lebih besar daripada melakukan perbuatan membunuh. Kan? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Makna dia punya kesan dia lebih besar daripada pembunuhan. Ayat lain menyebut wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada melakukan pembunuhan. Bayangkan, kan? Sebab dia boleh menyebabkan runtuhnya institusi masyarakat. Kan? Dia melibatkan semua orang. Kan? Jadi ini kalau pembunuhan mungkin dia dengan orang tu saja. Tapi kalau dengan fitnah ni dia boleh mengancam keselamatan dan sebagainya. Sekiranya baik, tidak kira sama ada apa yang dikatakan itu benar ataupun tidak. Maknanya walaupun benar tuan-tuan, tapi kalau tak ada 4 orang saksi tak boleh. Itu sebab kita lihat di sini ya, dalam aspek ini Islam lebih kepada untuk nak melihat kepada aspek tidak menjalankan hukum itu lebih baik daripada menjalankan hukum. Nampak? Walaupun benar, tapi mungkin dia seorang yang tahu, tapi tak ada saksi yang menyaksikan, maka dia tak boleh nak hebahkan. Sebab risikonya dia akan dikenakan hukum qazaf, disebat 80 kali. Maka di sini biarlah maknanya mohon, maknanya di sini makna harap-harap orang yang berzina itu dia bertaubat. Kalaupun dia tak bertaubat, dia akan dikenakan hukum di hari akhirat lebih dahsyat daripada hukum di dunia. Dia tak terlepas juga tuan-tuan. Maknanya Islam ni tuan-tuan, kalaupun terlepas di dunia, di akhirat dia tak lepas. Nampak tak? Itu kita kena faham aspek ni. Sebegitu juga umpama kata setengah orang, dia kata orang bukan Islam yang tak kena hukum hudud. Ini tak adil. Tak adil macam mana? Kalaupun mereka terlepas di dunia tuan-tuan, akhirat lagi teruk. Dah tentu kena dah. Bahkan selama-lamanya mereka diazab, seksa di hari akhirat tuan-tuan. Itu orang bukan Islam. Kalaupun mungkin di dunia ni dia tak kena umpamanya, tapi tak terlepas di akhirat. Macam orang-orang munafik, kalau kita dalam sejarah, kalau kita lihat orang-orang munafik ni tuan-tuan, Allah tak hukum mereka di dunia. Bahkan Rasulullah sendiri tak boleh bertindak ke atas orang-orang munafikin, walaupun mereka ni duri dalam daging, musuh dalam selimut tuan-tuan. Tapi Nabi bersabar menghadapi mereka, berwaspada menghadapi mereka. Adapun nak menjatuhkan hukum, nak bunuh mereka, tidak. Sebab apa? Sebab mereka akan menunggu. Sebab apa? Sebab hukuman akan dikenakan ke atas mereka di hari akhirat lebih dahsyat daripada di dunia tuan-tuan. Sebab dalam Islam, seseorang bila mana dikenakan hukum di dunia tuan-tuan, akhirat dia terlepas. Itu aspek hukum dalam Islam. Maknanya kalau dia tak kena, kalau dia tak bertaubat, dia akan dikenakan hukum di akhirat. Lagi teruk. Sebab itu orang-orang kafir, sekalipun dia tak kena hukum di dunia tuan-tuan, misal kata dia terlepaslah hukum dunia tak kena, akhirat dia akan mendapat hukuman yang lebih teruk. Sama orang-orang munafikin sekalipun. Kan? Jadi kita orang beriman, biar kena di dunia. Itu sebab dalam kisah perang Tabuk, 3 orang sahabat yang beriman tercicir daripada perang Tabuk. Dan ramai lagi orang-orang munafik yang tercicir, tapi mereka beri berbagai-bagai alasan kenapa mereka tak boleh pergi perang Tabuk. Macam-macam alasan. Antaranya memang alasan tak logik pun. Kan? Yang kata kami ni tak boleh tengok perempuan Rom, perempuan berambut perang, kami tak sabar.
Kami tak tahan nanti. Fitnah nanti, kata dia. Kan? Sebab memang tuan-tuan di di sebelah Rom, sebelah Jordan kan, Jordan, Syria, Lebanon, Palestin ni tuan-tuan, ini mereka yang pernah hidup dengan orang-orang Rom. Sebab tu ada perkahwinan, kacukan dan sebagainya. Itu sebab orang-orang Arab di sana dia berbeza dengan orang Arab di Yaman. Sebab tu orang Arab asli tuan-tuan mana? Yaman tu. Orang Arab Yaman tu itu yang original. Kulit dia tak putih, kulit dia gelap. Kan? Yaman, Oman, Saudi. Kan? Tapi kalau di sebelah Jordan, Syria, Lebanon, Palestin, kulit dia putih. Sebab kacukan Arab dan Rom tadi. Itu lain tu. Itu sebab orang-orang munafik Saudi ni, dia di Mekah, dia lepas tu di Madinah ni, mereka tak dapat, makna mereka tak boleh nak pi pasal apa? Takut jumpa dengan perempuan berambut pirang, nanti mereka tak tahan. Fitnah nanti. Tapi Nabi terima alasan itu. Nabi tak banyak soal. Kan? Nabi tak banyak soal. Ada yang kata panas ya Rasulullah, kami tak boleh keluar dalam kepanasan. Kan? Bahkan dia hasut orang ramai jangan keluar perang. Kan? La tanfiru fil har. Dia kata jangan kamu semua keluar dalam panas ni. Kata Allah, kul naru jahannama asyaddu harra law kanu ya'lamun. Katakanlah kepada mereka, neraka jahanam itu lebih panas kalaulah mereka itu mengetahui. Nampak? Mereka tak keluar pasal panas, pasal tak boleh tengok perempuan Rom. Tapi Nabi terima. Sebab apa? Orang munafik ni tuan-tuan, mereka ni pun tak layak untuk keluar perang. Kalau mereka keluar pun tuan-tuan, mereka tak ikhlas. Bimbang-bimbang Allah tidak memberikan kemenangan kepada umat Islam dengan adanya golongan ini. Kan? Golongan ini tuan-tuan, wujudnya golongan ini mungkin Allah akan tangguhkan kemenangan. Jadi tak ada golongan ini lagi bagus. Nampak kan? Itu sebab tuan-tuan, dalam soal kita kata kita beriman ni, siapa yang beriman? Kalau setakat solat tuan-tuan, orang munafik pun solat. Kalau setakat puasa tuan-tuan, orang munafik pun puasa. Ramadan nanti tuan-tuan, mereka hak gaduh-gaduh ni. Kan? Yang main mereka ni hebat. Puasa mereka ni, makanlah hebat tu. Majlis berbuka puasa tu yang hebat sangat tu. Di hotel-hotel dan sebagainya. Artis-artis pun puasa juga. Ramadan ni insya-Allah lah, mereka ni kira cuti sikit lah, rehat sikit daripada berlakon dan sebagainya lah. Nampak? Kalau nak kira umrah, orang munafik pun pergi umrah. Apa masalah? Haji mereka pun pergi. Bahkan mereka bayar package yang mahal daripada kita, 120,000. Pergi berapa hari? 2 minggu je. Sebab mereka tak boleh pergi lama-lama, panas. Kan? Mereka tak boleh duduk lama-lama, panas tuan-tuan. 120,000 tuan-tuan. Kan? Jadi travel agency tuan-tuan, oi, untung besar tu. Besar untung tu. Kan? Tiket hanya 4,000 ya. Tiket kan, flight kan, 4,000 tuan-tuan. Katalah kalau duduk 2 minggu, katalah 20 hari lah kata. Duduk 20 hari, katalah satu hari hotel 1,000. Baru 20,000, baru 24,000. Okey. Pengangkutan, katalah pengangkutan dalam 2,000 seorang, baru 26,000. Apa lagi? Dalam 1,000 hotel tu sekali dengan makan lah. Kan? Baru 24,000. Kos dia tuan-tuan. Apa lagi? Kos apa lagi? Katalah 30,000 lah semua. Kan? Dia untung berapa? 90,000 seorang tuan-tuan. Tak kaya. Kan? Dia punya itulah, dia punya servis dia itulah. Kan? Hotel 5 bintang dan sebagainya tu kan. Tapi nak sebutnya tak sampai pun. Kan? Untung tu. Tapi depa duit banyak depa ni.
kan, penyamun semua ni kan, penyangak kan, duit banyak tak nak masalah lah kan, bayar je lah, mereka nak selesa kan, tak boleh duduk lama-lama, pergi kan penerbangan terakhir, balik penerbangan yang awal kan. Mereka pergi tuan-tuan, kalau setakat nak kira haji umrah, mereka pun pergi sama. Tapi apa bezanya mukmin dengan munafik? Mukmin tuan-tuan, orang mukmin bila mana disuruh untuk berjuang, untuk berjihad, dia berjuang dan berjihad. Tapi bagi orang munafik, bila disuruh untuk berjuang dan berjihad, dia bagi macam-macam alasan. Sama juga orang mukmin bila mana dia seru untuk melaksanakan, menegakkan Islam, hukum Islam, dia sokong, dia terima. Tapi orang munafik bila mana diminta untuk laksanakan syariat Islam, dia tolak. Tu beza dia. Tu beza mukmin dan munafik tuan-tuan. Kalau setakat munafik, solat dia solat. Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahalul bin Tolul pun solat juga tuan-tuan. Belakang Rasulullah lagi. Imam dia Rasulullah. Bukan kita jadi imam dia. Imam dia Rasulullah. Sembahyang di awal waktu lagi tuan-tuan. Di Masjid An-Nabawi yang 1000 kan, pahala lebih daripada masjid-masjid lain tuan-tuan. Kalau nak kira tuan-tuan, lagi hebat Abdullah bin Ubay ni. Munafik Abdullah bin Ubay dengan munafik zaman sekarang ni tuan-tuan. Teruk munafik zaman sekarang sampai tak sembahyang. Kan, Abdullah bin Ubay pun sembahyang. Puasa dia pun puasa. Kan, haji dia pun pergi, tapi bila nak suruh perang, dia tak pergi. Nak berjuang, nak berjihad, dia enggan. Ni bezanya mukmin dan munafik. Bila nak laksanakan Islam, dia yang tentang. Betul kita tengok tuan-tuan, ini benda ni tuan-tuan, dia berlaku dan sejarah ni berulang-ulang. Itu kita kena faham. Kan, makna apa yang berlaku di zaman dahulu berlaku di zaman hari ini. Bahkan lebih teruk daripada zaman dulu lagi. Kita hari ni tuan-tuan, itu kita kata munafik zaman sekarang lagi teruk, lagi haprak daripada munafik zaman Rasulullah tuan-tuan. Kan, kalau nak kira, itu sebab kita nak katakan bahawasanya dalam soal kita kata mukmin ni tuan-tuan, dia ada sumbangan untuk kemenangan Islam. Kan, tercicir dia pun, itu sebab kita tak nak jadi golongan tercicir. Al-mutasaqituna ala tariqad dakwah, kan, golongan tercicir daripada jalan dakwah. Dia tak bagi menyumbang, dia tak menyumbang untuk perkembangan dakwah Islam tuan-tuan. Kita kena bagi sumbangan, bagi sokongan, bagi dokongan kepada gerakan dakwah, gerakan Islam. Sama ada harta, tenaga, idea, ini kita kena sumbang. Kita jangan jadi orang yang berpeluk tubuh tuan-tuan. Kalau kita hanya berpeluk tubuh, kita bimbang-bimbang, kita termasuk dalam golongan senarai munafikin. Sebab munafikin dia tak menyumbang untuk Islam. Orang mukmin dia menyumbang untuk perkembangan dakwah Islam. Itu sebab 3 orang sahabat yang tercicir ni tuan-tuan, dia tak bagi alasan, dia tak ada alasan. Bila mana Rasulullah pulang daripada perang Tabuk, jumpa Rasulullah, maka mereka tak boleh bagi alasan. Mereka dihukum di dunia lagi, di pulau selama 50 hari. Pulau tuan-tuan, 50 hari. Itu sebab hukum pulau ni, dia tak boleh lebih daripada 50 hari. Boleh pulau, kan, maknanya boleh mengenakan hukum pulau, boikot, kan, kepada orang mukmin yang melakukan kesalahan, tapi tak lebih 50 hari. Dan dalam konteks rumah tangga tuan-tuan, boikot isteri hanya 3 hari. 3 hari saja. Kan, kalau sekiranya dia nusus, kan, dia tak taat kepada perintah suami, dia telah nusus, derhaka. Derhaka ni tuan-tuan, pertama dia kena nasihat dulu. Kemudian kalau dia tak juga dengar nasihat, boikot maknanya pisah daripada tempat tidur. Kan, pisah daripada tempat tidur, ataupun tidur juga, tapi menyingging ke belakang. Kan, menyingging ke belakang, boikot lah tu. Kan, itu sebab kita kalau tidur tuan-tuan, jangan menyingging ke belakang. Kan, suami isteri, kan, tidur, elok-elok lah.
berpeluk-pelukan lah. Barulah betul kan. Ni dah buat hal masing-masing ya kan. Dah lama dah. Tu yang nak kahwin lain tu kan. Nak cari lain pula. Tak apa. Tapi nak sebutnya tu boikot. Kalau sekiranya boikot 3 hari ya boikot. Tak cakap ke, buat tak tahu je kan. Buat tak layan tuan-tuan kan. Pun macam tu juga. Barulah pukul dia. Kan? Pukulan yang tidak menyakitkan lagi. Kan? Tu. Kalau tidak juga tuan-tuan, mahkamah lah jawab dia kan. Derhaka juga apa lagi? Kan? Tak layak jadi isteri dah tuan-tuan. Kan? Dia dah derhaka, dia dah tak layak untuk isteri sebab dia sudah berdosa. Dan kita pun tak nak dia biar dia berdosa. Kan? Tak nak biar dia terus berdosa. Kan? Jadi maka dengan sebab itu eloklah perempuan ini dilepaskan saja dengan cara yang baik. Itu Islam tuan-tuan. Cara penyelesaian dia. Dalam konteks kita sebut tadi dalam soal pulau ni tuan-tuan, konteks bila dia melakukan kesalahan 50 hari saja boleh boikot. Itu sebab 3 orang sahabat ni, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi', 3 orang ni tuan-tuan, salam, dia bagi salam pun sahabat-sahabat lain tak jawab. Bila tengok sahabat, tengok muka dia pun sahabat berpaling, buat tak layan, tak tegur siapa tuan-tuan. Sampai 50 hari tuan-tuan, duduklah macam tu. Ini hukuman dijalankan di dunia lagi, tapi di akhirat dia terlepas. Di akhirat dia terlepas. Itu orang mukmin, dia dah kena dah. Tapi kalau orang munafik ni, kalaupun dia tak kena tuan-tuan, akhirat dia akan kena lagi teruk lagi. Hukumannya sangat teruk kepada orang munafik. Baik. Sekiranya tuduhan tersebut palsu, ia adalah fitnah dan merupakan suatu kezaliman. Fitnah, satu kezaliman. Dan kezaliman ini menyebabkan orang itu berdosa kepada orang yang difitnah. Itu sebab nanti di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan muflis. Sebab apa? Dia pernah fitnah orang. Jadi pahala orang yang melakukan fitnah tadi, kezaliman itu, akan diberikan kepada orang yang difitnah. Sampai kepada umpamanya ramai dia fitnah orang ramai sangat, sampai pahala habis tuan-tuan, dosa orang yang difitnah pula akan diberi kepada dia. Kemudian dia akan dicampak masuk neraka lah tuan-tuan. Kan? Pahala habis dah. Pahala solat dia, pahala puasa dia, pahala sedekah dia, pahala umrah dia, pahala haji dia tuan-tuan, akan diberi kepada orang yang dia fitnah. Sampai habis, katalah dah kan, sebab banyak sangat fitnah dia lakukan, habis pahala dia. Tak cukup lagi, dosa orang di fitnah tu pula akan dicampakkan kepada dia pula. Masuk neraka lah tuan-tuan. Ni dia kan, fitnah ni lagi dahsyat daripada makan babi tuan-tuan. Kan? Kita ni sebab apa kita rasa babi ni buruk sangat? Babi ni tuan-tuan makhluk Allah. Kan? Makhluk Allah. Dia tak jahat. Manusia yang jahat ni. Kan? Dia makhluk Allah tuan-tuan. Babi ni dia tak berdosa pun. Kan? Babi berdosa tak? Dia tak berdosa. Kan? Tapi kalau kita tengok, sebab apa kita hari ni babi ni jijik sangat? Pasal dididik lagu tu. Kita daripada kecil orang Melayu ni tuan-tuan dididik untuk benci babi. Jijiklah, kotorlah, najislah, busuklah babi ni tuan-tuan. Tu yang tak makan babi sampai ketua, tapi makan juga. Kan? Makan juga babi. Tapi babi ni kalau kita nak banding dengan arak, mana lebih teruk? Mana lebih jijik? Mana lebih mudarat? Arak. Arak ni tuan-tuan minuman yang memabukkan. Dia mabuk. Makan babi mabuk tak? Tak mabuk.